Baik, malam ini satu pertemuan bersama Top 5 UMNO dijangka akan diadakan yang berkemungkinan membincangkan soal pilihan raya umum ke-15. Bagaimanapun masih tidak dapat dipastikan sama ada pertemuan tersebut turut dihadiri Naib Presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, untuk membincangkan dengan lebih lanjut di talian ketika ini, kita ingin bersama dengan penganalisis politik USM, Prof. Dr. Siva Murugan Pandian. Baik, Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awani pada jam ini. Sama. Baik, Prof. Kita ingin melihat apa agenda antara yang berkemungkinan malam ini yang akan dibincangkan oleh Top 5 UMNO. Kalau kita lihat sebelum ini bercakap mengenai dengan tarikh-tarikh PRU 15 ini, antara perkara yang dapat kita lihat sering yang disuarakan oleh ahli-ahli politik. Dan apa sebenarnya, Prof, kalau kita lihat kepada agenda malam ini, apa antara yang boleh kita memberikan gambaran berhubung dengan pertemuan Top 5 UMNO ini, Prof? Ya, bagi saya antaranya sudah pasti yang dinantikan adalah apakah perbincangan mengenai PRU ke-15 tarikh pilihan raya akan dimuktamadkan. Walaupun kita tahu itu adalah prerogatif ataupun kuasa mutlak Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, telah menyatakan bahawa sebelum memutuskan tarikh pilihan raya, perbincangan akan dibuat dengan beberapa pihak termasuk kepimpinan tertinggi di dalam parti, ya 5 tertinggi. Yang kedua dengan Kabinet, yang ketiga dengan anggota Barisan Nasional sebelum dibawa kepada fasa terakhir untuk mendapat perkenan daripada Keluar Duli yang di-Pertuan Agong. Dan saya rasakan bahawa selepas kita lihat pada 21 September 2022 di mesyuarat Kabinet ada disuarakan mengenai pilihan raya, apakah sudah bersedia ataupun tidak. Barangkali hari ini jika beliau hadir, sudah pasti itu juga wajar dijadikan sebagai satu agenda kerana sudah lama kita nanti-nantikan. Ia juga melahirkan keadaan tidak stabil, tidak menentu yang berpanjangan sejak bulan Mac 2022 apabila Perhimpunan Agung UMNO sendiri memutuskan pilihan raya umum harus disegerakan. Ketika itulah dikatakan perbincangan dengan Top 5 perlu dilakukan sebelum tarikh dimuktamadkan. Jadi hari ini barangkali merupakan hari tersebut agar Perdana Menteri mendapat pelbagai pandangan sebelum memutuskan bilakah wajar diadakan pilihan raya umum yang ke-15. Okey, baik, Prof. Kita melihat juga kalau sebelum ini bercakap dengan parti politik UMNO khususnya antara parti yang kita lihat sering lantang menyuarakan isu untuk menyegerakan PRU 15. Dari segi kesiapsiagaan mereka, kita juga ingin bercakap mengenai dengan soal kerjasama UMNO yang sebelum ini juga menegaskan mungkin akan bergerak solo, tapi dalam keadaan yang mungkin kita nak berdepan dalam keadaan situasi yang banjir pada akan datang ini, kita nak lihat juga persediaan jentera-jentera UMNO ini. Adakah Prof merasakan UMNO ini sebenarnya memang sudah terlalu bersedia untuk menempuh dengan PRU 15? Dan juga kalau kita boleh recap juga dengan kenyataan Ketua Pemuda UMNO sebelum ini mengatakan tiada masalah untuk mengadakan PRU 15 untuk tahun ini kerana kita boleh melakukan PRU 15 itu sebelum musim banjir. Bagaimana, Prof? Ya, walaupun berhadapan dengan beberapa isu seperti banjir, kos sara hidup, kejatuhan mata wang dan juga isu korupsi ataupun integriti politik, waktu yang sama perkara yang harus diutamakan oleh mana-mana parti termasuk UMNO adalah satu, kesiapsiagaan jentera parti. Adakah ia ampuh? Kedua, ketokohan calon yang mahu dipilih. Ketiga, adakah sudah mampu untuk meminimalkan sabotaj dalaman? Dan yang terakhir adalah sejauh manakah sudah lahirnya faktor wow ataupun a feel good factor di dalam parti sendiri sebelum memutuskan untuk pergi ke medan perang ataupun pilihan raya umum. Ini kelebihan yang ada pada Perdana Menteri yang juga datangnya daripada UMNO untuk melihat apakah kewajaran untuk mengadakan pilihan raya turut mengambil kira perkara-perkara itu di samping untuk melengkapkan isu-isu yang kerap dimainkan khususnya banjir. Dan kita juga harus menjadikan nota kaki atau kerujukan pada 21 Oktober 1990 kita pernah mengadakan pilihan raya umum ke-8 dan seterusnya pada 29 November 1999 kita pernah mengadakan pilihan raya umum yang ke-10. Bermakna masa itu walaupun ada yang menyoal apakah sudah bersedia ataupun tidak, lebih penting daripada itu adalah wow factor ataupun sejauh manakah parti melihat kepada kecenderungan jentera itu sudah tidak lagi berhadapan dengan apa juga krisis
supaya boleh berhadapan dengan pesaing politik mereka, kerana pesaing politik mereka juga menyatakan sudah bersedia. Bermakna apabila masing-masing sudah bersedia dan secara puratanya di dalam konteks negara kita, dalam sekitar 4 tahun 6 bulan kita sudah mengadakan pilihan raya dan pernah kita mengadakan pilihan raya dalam sekitar 3 tahun 8 bulan. Walaupun tempoh matangnya adalah pada Julai 2023. Okey Prof, andai kata kiranya PRU15 ini juga diadakan, boleh kata kita jangkakan sekiranya berlaku dalam tahun ini, mungkin ada risiko untuk bertembung dengan fenomena banjir dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga kita ingin fahamkan bagaimana juga keadaan ataupun situasi rakyat di luar sana yang mungkin perlu keluar mengundi dalam keadaan yang banjir dan sebagainya. Kita nak faham juga bagaimana, adakah keadaan ini, keadaan fenomena banjir ini dalam keadaan PRU yang kita nak ingin adakan pada tahun ini, ada sedikit menjejaskan soal peratusan keluar mengundi itu, Prof? Ya, kita sudah melihat kelusuan politik di PRN Sarawak, Melaka dan juga Johor. Barangkali itu boleh berterusan tanpa ada faktor banjir. Bermakna adalah menjadi tanggungjawab parti politik untuk keluar memastikan pengundi mereka keluar mengundi. SPR harus mempunyai pelan kecemasan jika berhadapan dengan keadaan-keadaan tertentu seperti banjir. Dan kita pernah melihat ia berlaku pada pilihan raya kecil Senang pada 30 Januari 2011 bagaimana tiba-tiba banjir berlaku. Kesemua ini harus diambil kira supaya pengundi dipertahankan hak mereka. Malahan kita juga pernah melihat bagaimana sukar untuk keluarkan pengundi daripada kawasan-kawasan pedalaman khususnya agar dapat memainkan peranan mereka untuk membantu kewajaran dalam konteks peratusan keluar mengundi. Kita pernah melihat pada tahun 2018 sesuatu yang luar biasa apabila ramai keluar mengundi kerana isu ketika itu telah mengurus persepsi dan juga dalam konteks emosi mengikat pengundi dengan persekitaran ketika tarikh pilihan raya diumumkan. Bermakna selepas ini jika wujud keadaan yang bersifat emosional seperti itu dan juga parti jika mampu untuk mengurus persepsi, barangkali peratusan boleh dipertingkatkan. Tetapi banyak perkara harus diambil kira, apatah lagi dalam keadaan sekarang ini. Ramai yang ikat perut berhadapan dengan suasana untuk memastikan kelangsungan kehidupan mereka. Ada yang bertanggapan keluar pun sama, tidak keluar pun sama. Kesemua itu harus diubah oleh peraih undi dan juga peranan parti dan juga pihak bertanggungjawab itu harus dipertingkatkan. Baik Prof, saya nak juga ingin melihat pada kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden PAS pada hari ini di mana beliau menyatakan PAS katanya tidak perlu diberi kata dua, iaitu berujuk kepada daripada segi soal kerjasama sama ada UMNO ataupun bersatu. Dan kita lihat PAS dalam keadaan ketika ini mungkin tidak mempunyai masalah untuk bekerjasama dalam mana-mana parti kerana mereka menumpukan soal untuk membina muafakat itu sendiri. Tapi kalau kita lihat pendirian UMNO sebelum ini sudah jelas yang mengatakan ingin bergerak solo. Tapi dalam masa yang sama juga, kita melihat sebelum ini UMNO boleh dikatakan kuat dengan kerjasama yang dijalinkan oleh PAS itu sendiri. Dan bagaimana Prof kalau kita melihat kepada situasi PAS dan juga UMNO yang juga bersatu ini untuk dikatakan mengenai soal kerjasama ini Prof? Ya, kalau kita lihat kenyataan Dr. Zudi baru-baru ini, beliau memberikan pandangan yang agak kritikal. Bagaimana 27 kursi akan mampu dirampas oleh Pakatan Harapan jika sekiranya kolaborasi ataupun kerjasama politik di antara UMNO dan juga PAS tidak dapat diperkukuhkan atau dijalin. Bermakna 27 kursi itu boleh menjadi indikator. Dan bagi saya ada 33 kursi sebenarnya harus diberikan perhatian oleh mana-mana pihak yang memungkinkan siapakah yang dapat menerajui kedudukan politik kepartian di Semenanjung khususnya. Malahan Rafizi Ramli sendiri menyatakan bahawa jika Pakatan Harapan mampu untuk meraih 30% pengundi Melayu, itu mampu untuk mengubah kedudukan di kerusi-kerusi yang dinamakan sebagai kritikal. Sebab itu, sehingga ke tarikh penamaan calon, saya percaya akan ada usaha secara berterusan dalam kalangan broker-broker politik, operator politik untuk melihat apakah kerjasama di antara UMNO dan juga PAS dapat diperbaiki kerana mereka pernah bersama dalam beberapa pilihan raya kecil sebagaimana yang kita lihat selepas 2018 atas nama Muafakat Nasional. Apakah itu dapat
juga menjadi agenda pada malam ini supaya kita melihat perlunya perubahan dari segi sikap dan juga untuk memberikan interpretasi terjemahan kepada kedudukan politik semasa, termasuk juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Bersatu bahawa musuh mereka adalah Barisan Nasional dan kemudian disanggah oleh beberapa pemimpin PAS, seolah-olah hubungan ini adalah sesuatu hubungan yang boleh diperbaiki kerana dalam politik tidak ada musuh ataupun lawan yang tetap, hanya kepentingan. Apatah lagi politik kita adalah politik angka dan politik adalah seni segala kemungkinan.